أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء, dan tidak salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan secara sindiran untuk meminang perempuan-perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah. Aw aknantum fi anfusikum, atau tentang kamu menyimpan dalam hati tentang keinginan berkahwin dengan mereka, yakni wanita yang masih dalam iddah. Alimallahu annakum satazkurunahun, Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka. Walakin la tuwa'iduhunna sirra, akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, selain dari menyebutkan kata-kata secara sindiran yang sopan. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah, jangan kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh nak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum, ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang tersimpan dalam hati kamu. Fahdharuhu, awas. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim, ketahuilah sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat menyabar. Ayat ini bicara tentang masalah meninang. Pinang siapa bukan pinang semua orang, pinang wanita yang kematian suami yang masih dalam iddah. Dalam iddah. Apa hukumnya? Hukumnya dibicarakan dalam satu ayat yang lengkap dan detail. Kerana pada waktu ini suasana pada waktu ini tidak begitu baik sebenarnya. Kerana suami baru saja meninggal, hubungan dengan keluarga suami, hubungan dengan keluarganya, dengan orang ramai perlu dijaga. Banyak pihak yang perlu dijaga. Tetapi kawinan Islam mengalu-alukan dahulu. Oleh kerana itu, Islam tidak menutup pintu bagi mereka yang masih dalam iddah ini sepenuhnya, tidak. Kalau nak bercakap masalah kahwin pun, jika ada orang baru masuk misalnya, sini-sini boleh lah. Sini-sini. Tapi nak cakap terus-terang lepas ni ya, berada ni kita kahwin dua ya. Itu tidak sini namanya. Itu tak boleh cakap macam tu. Pasal apa? Pasal cara ini tak manis. Nampaknya barang ni barang kaki lima. Jadi tidak boleh buat macam tu, cakap dengan cara manis-manis sikit, iaitulah ta'rid namanya. Katanya wala junaha alaikum, tidak ada salah bagi kamu di sini wali-wali perempuan. Bukan maknanya bagi kamu suami, bagi kamu laki-laki. Tidak. Sebabnya laki-laki pun, orang laki-laki nak pergi sindir kepada orang perempuan pun tak manis. Tak manis berjumpa dengan orang yang kematian suami, berjumpa duduk sini-sini mari, tidak baik. Tak baik, bukan caranya. Tapi alaikum di sini iaitulah para wali, pihak keluarga bagi laki-laki ini yang bertindak sebagai wali, boleh dia sindir. Sindir ni dia pandailah orang menyindir ni, dia nak cakap macam mana. Lepas iddah ni tak lama dah tu. Dia dah tu sindir tu macam tu, cakap macam tu. Lepas iddah ni rasanya tak lama kita buat kenuri pula. Dia ada tu. Boleh tahu pasal dia pun ada duk simpan orang lelaki, ada anak dia ke apa ke misalnya. Itu namanya ta'rid. Quran kata tidak ada dosa. La junaha alaikum, maknanya harus bagi kamu. Yang Allah Subhanahu wa taala mengharuskan ini tidak boleh sesiapa pun mengharamkannya.
mengharamkannya. Cumanya dia membataskan sedikit, mengadakan peraturan, boleh mengadakan peraturan. Sini pun sekali je, tiap-tiap hari duduk sini saja, boleh. Tak baik juga. Ini bila duduk sini di tiap hari ni macam betul terang juga dah lah. Jadi oleh kerana itu Quran menyebut arraba, ta'rif lawannya tasrih. Tasrih maknanya betul terang. Tidak ada salah bagi kamu pada perkara yang kamu sindir. Kamu bayangkan secara sindiran untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih di dalam iddah. Sindir boleh, tidak ada dosa. Sebab apa? Sebabnya tidak dinyatakan di sini sama ada isteri itu muda ke masih janda yang masih dalam iddah itu muda ke tua ke, tak kira. Tapi tabiat manusia ini dia mahu hidup berpasangan. Tua pun tak kira. Orang tua pun dia nak berpasangan juga. Dia ada tua lah, kahwin buat apa tua-tua. Tidak, salah tu. Salah. Orang tua pun dia berpasangan juga. Kadang-kadang anak dia kata ayah tak payah nak kahwin lagi dah, tua-tua dah. Tua lah anaknya. Tua. Jadi pasal apa? Pasal tabiat manusia dia tidak boleh hidup bersendirian, mahukan tolong-menolong, bantu-membantu antara satu dengan lain. Jadi sebab itulah kita katakan di sini umum wanita yang disindirkan itu sama ada dia tua ke muda ke tak kira. Ma'arradtum bihi min khitbatin nisa, daripada meminang wanita, tak ada salah. Jadi bila tidak ada salah, tidak ada siapa yang boleh melarang mereka. Sama ada keluarga yang terdekatnya, anak-anaknya sendiri misalnya, tak boleh. Setengah keluarga dia tak bagi dah bapak dia kahwin. Dia takut harta bapak dia pergi tumpah kepada orang lain pula. Tumpah kepada orang lain. Jadi tak mahulah dianya. Ini salah sebenarnya. Ini tidak cara Islam. Tidak cara Islam. Seperti kita sebutkan tadi. Au aknantum fi anfusikum, ataupun kamu simpan dalam hati kamu. Aknantum, kamu sembunyi-sembunyikan dalam hati kamu. Seperti kamu cinta kepada perempuan ini memang pun ada pada setiap orang lelaki. Nak kepada orang perempuan. Orang perempuan nak kepada orang lelaki pun ada dia ni. Tapi dia simpan, tak nampak, nampak diam, tapi macam-macam tu ada dalam hati tu. Orang tu dia nak orang tu, nak orang ni, tak jadi ya misalnya. Hanya, cuma tak tahu. Quran kata tahu aknantum, tak ada dosa juga kamu simpan dalam hati kamu. Kamu simpan minat kepada orang tu, minat kepada orang ni misalnya. Orang tu comel, orang ni comel. Aknantum namanya, la junaha. La junaha, sebab apa? Sebab barang ni tak boleh buang dan tak boleh ambil. Bila ada di dalam hati seorang itu, seorang rasa kasih, rasa benci, ini perkara yang tak boleh ambil, buang. Itu, ambil, letak, tidak boleh. Perkara yang semula jadi, fitrah ada pada seorang lelaki atau perempuan. Au aknantum fi anfusikum, ataupun kamu aknantum, kamu sembunyikan fi anfusikum, dalam diri kamu, dalam jiwa kamu. Alimallahu annakum satazkurunahunna, Allah Subhanahu wa taala tahu yang kamu sebut-sebut kepada mereka ataupun kamu ingat kepada mereka. Tak bunyi, tak bercakap, tapi nak tidur teringat, bangun tidur teringat, nak makan teringat. Sampai 10 tahun tahu. Dia tahu. Tahu ini, dan semua orang pun boleh kata sah, ya betul tu. So, nak tidur teringat. Berjalan teringat, naik kereta sorang-sorang teringat. Alimullah. Jadi bila sudah Allah Subhanahu wa taala tahu, Allah tak ada katanya la junaha, tak ada masalah yang kamu duduk ingat begitu. Tapi diingat lama-lama tu kena selesaikanlah, takkanlah sepanjang tahun, 4 tahun, berganti tahun duduk ingat, dia tak boleh selesai. Carilah cara jalan penyelesaiannya, iaitulah bila selesai iddahnya kamu hantarkan pinang, kahwin, selesai. Walakin la tu'iduhunna sirra, akan tetapi satu perkara yang di awal, jangan kamu janji senyap-senyap. Janji senyap-senyap macam mana? Janji senyap-senyap ni dia banyak lah. Tak ada janji senyap-senyap ni, lepas ni kita kahwin dah pula. Kahwin dah mesti dah. Tak boleh. Itu janji macam tu. Sebab apa? Boleh jadi ada orang lain masuk, dia kata, oh lebih baik orang ni. Tak ada betul. Oh dulu tua, ni muda sikit umpamanya. Jadi kalau macam tu kita berjanji tak ada guna lagi. Tak ada guna. Jangan kamu janjikan mereka dengan mereka sirran, secara sembunyi-sembunyi. La tu'iduhunna. Ataupun kamu lebih-lebih lagi kamu mengadakan hubungan macam suami isteri lah, berjalan sama, kahwin tidak lagi, tapi nampaknya nak kereta sama-sama, pergi sana sama-sama. Ini tidak boleh. Tak boleh.
hatta nak berjanji senyap-senyap pun tak boleh. Apalagilah nak adakan hubungan macam orang sudah kahwin umpamanya. Haram sama sekali. Ini janda, apalagilah lebih lagi tidak manis kalaulah orang muda-muda tak kahwin lagi tapi berjalan dengan orang lelaki bawa sana sini. Ini lebih lagi tidak manis dari sudut adatnya, apalagi dari sudut agamanya lebih-lebih lagi. Adat Islam pun katakan perkara ini tidak baik sama sekali. Apa dianya? Kamu sembunyi-sembunyikan dalam urusan perkahwinan ini. Berilah tahu kepada wali, berilah tahu kepada keluarga. Sini-sini cukuplah. Lepas ni baru boleh atas pinangan. Bila selepas daripada 4 bulan 10 hari. Tarabbusu 4 ashhurin wa 10. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari tidak lama. Hanya bagi orang menunggu saja dia rasa lama. Sebenarnya masa ini tidak lama. Lagi pula masa ni 4 bulan 10 hari ni, kena ingatlah orang katanya tanah tu merah lagi ni. Bukit Kiara tu. Tanah duk merah lagi, tanah kubur lah. Merah lagi, jadi janganlah duk khianat. Simpatilah kepadanya. Tunjukkanlah rasa setia kepada suami yang baru saja meninggal. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, berjanji cara sembunyi-sembunyi tidak boleh, tetapi kalau bercakap secara ma'ruf, secara baik maknanya bisik-bisik, jangan dicakap kepada orang lain senyap-senyap, tapi dengan cara yang ma'ruf boleh maknanya lepas ni nampak gayanya kalau ada jodoh boleh jadi kalanya panjang, insya-Allah. Tu makna ni bunyi tu ada insya-Allah putih tu. Ini mesti tak boleh mesti. InsyaAllah panjang umur nampaknya. Yalah. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi, dan jangan pula kamu jangan kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh nak kahwin. Tak boleh nak bersungguh-sungguh nak kahwin mesti. Tak ada mesti perkara ni. InsyaAllah. Ni mati pun tak tahu. Nak kahwin besok mati. Dah, macam mana ni? Tak kahwin ni orang panggilnya ni. Orang panggil mendahului kehendak tak ada. Baiklah. Boleh jadi dalam masa ni misalnya apa hukum ulama kita bincang pula. Bincang kahwin dengan wanita yang masih dalam iddah. Takut dapat orang lain. Misalnya kahwin awal-awal lagi lah. Lepas tu tak apa lah. Kena lepas ni lah. Kita kahwin dulu misalnya. Kahwin dalam masa iddah. Hukumnya apa hukumnya? Hukumnya tidak sah. Wajib di atas waliul amri. Waliul amri ni hakim lah. Pemerintah. Memisahkan mereka. Pisahkan sebab kahwin dalam masa iddah tidak sah. Baiklah. Itu sepakat ulama. Ulama menyatakan pula bila tidak sah ni bolehkah dia masuk pula pusingan kedua? Bila habis iddah dia masuk pula. Dulu pusingan pertama tak jadi awal sangat. Orang tak bisa lagi dia ada mula ada. Bolehkah selepas daripada iddah dia mari nak pinang pula? Tak boleh dah, setengah ulama kata. Imam Syafi'i kata boleh masuk pusingan kedua pula. Dulu awal sangat. Tak buka lagi dah mari masuk juga. Tak boleh. Mesti masuk. Yang kedua boleh kata Imam Syafi'i, tapi setengah menyatakan tak boleh lagi dah. Tak boleh. Satu. Yang keduanya mereka terpisah antara mereka berdua, terpisah kahwin tak jadi. Apakah iddah akan dikenakan sekali lagi ataupun cukup dengan iddah yang pertama sebab dia kahwin dalam masa iddah? Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih katanya mesti iddah lain pula. Dia selepas daripada dipisah kena iddah mula semula pula 4 bulan 10 hari pula. Pak dulunya dah 3 bulan dan pada tinggal sebulan setengah lagi dah. Tinggal sebulan setengah. Nak kena mula semula Imam Abu Hanifah kata. Mula semula iddah. Imam Syafi'i kata tak apa, sambung yang pertama. Pertama dah 3 bulan. Tambah sebulan 10 hari lagi selesai iddahnya. Itu kawinan di dalam masa iddah wafat. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi, dan jangan pula kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah hatta yablughal kitabu ajalah, hinggalah selesai iddah. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahawa Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Yang ada dalam hati kamu ni macam-macam ni menyebabkan kamu tak habis iddah lagi, kamu main nak kahwin dah. Kamu tekan pulaknya Pak Imam sekarang angkat nikah cepat-cepat sikit. Saya tahu dalam hati kamu apa sebab ni. Kamu rasa nak tunjuk yang kamu ni something. Kamu nak tunjuk yang kamu ni bimbang-bimbang takut sempat kepada orang lain dan berbagai-bagai lagi. Tak baik sebenarnya ni. Tak baik macam mana wanita kan ramai.
Tak dapat ayat itu, cari yang lain. Pulaknya tu lebih terbuka. Kamu tidak terbuka dalam perkara ini. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Nak datang ingat dalam perkara ini. Perkara kahwin, perkara bertugas, perkara iddah, perkara ini. Semua ni perkara yang tidak boleh dipermain-mainkan. Perkara yang ada hubungan dengan nasab dengan keturunan. Hal-hal yang berkaitan dengan keturunan, Islam tidak memandang kecil tentang perkara itu. Fahdharuh, awas. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Ketahuilah sesungguhnya Allah amat pengampun, lagi pula lemah lembut. Kalau Tuhan tak ampun dalam perkara ini, Tuhan kekalkan dosa, kesalahan, Tuhan kenakan dosa. Pergi pinang orang, tak habis lagi iddah, Tuhan kena dosa. Tidak kena dosa, cuma tak mani. Tak mani. Tak kena dosa. Sini-sini lah. Pinang tidak. Sini tidak kena dosa. Tapi kalau Tuhan tu nak tutup terus betul-betul, ini masa iddah ni isteri orang lagi. Isteri cuma suami dia ni mati. Oleh kerana itu dia masih lagi kepunyaan suaminya. Masuk pergi sini isteri orang ni berdosa. Tak boleh nak kira-kiranya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata dia Maha Pengampun. Maknanya tak berapa manis juga kira-kiranya, nantilah dulu selepas daripada ni. Allah pulanya amat lemah lembut, halim, amat lemah lembut dalam perkara ini. Jadi sifat Allah Ta'ala yang dua sifat ini, Ghafur dan Halim ini, memberi pengampunan dosa dan pulanya lemah lembut atas kamu. Dia sapu bersih rekod kamu tidak kotor dari sudut agama dalam perkara ini. Seterusnya la junaha alaikum Allah Subhanahu Wa Taala.